Nah, keluarga bahagia. Bagaimana mendidik anak jangan jadi bengong. Nak jadi suami jadi lekat di rumah. Macam-macam awak tajuk itu. Akhir-akhirnya perkara hak wajib atas diri dia sendiri mana? Seumpama baik tadi. Dia tak reti. Nah, dia tak tahu. Sebanyak-banyak haid, sekurang-kurang haid. Nah, masa yang mungkin datang haid. Nah, dia tak tahu. Bahkan kalau kita buat teka pun dia tak tahu kadang-kadang. Nah, contoh kita kata perempuan ni datang darah melebihi 15 hari 15 malam. Nah, bermakna seorang perempuan tu dia tahu kata bahawasanya dia telah pun berlaku istihadah. Sebab apa? Sebab darah yang datang ni melampau melebihi daripada 15 hari 15 malam. Hari ke-16 mari lagi. Soalnya nak tanya, istihadah dia tu mula hari apa sebenarnya? Itu. Itu ramai orang puas kata, hari ke-16 sajalah ustaz. Kata ni. 1 sampai 15 tu semua haid. Salah selalu. Salah selalu kalau begitu. Nah. Nak jawab kata di mana mula istihadah dia? Nah. Kena tengok. Kalau darah perempuan yang datang tadi tu dia ada orang panggil syarat tamyiz, dia panggil syarat boleh membezakan darah. Contoh kita kata 8 hari yang pertama mari itu darah warnanya hitam, pekat, busuk. Nah, hari ke-9 sampai ke-15 merah, cair, tak berapa nak bau mana. Bermakna perempuan tu ada syarat tamyiz, dia panggil syarat boleh membezakan darahnya. Kalau gitu perempuan tersebut 8 hari sahaja yang haid, iaitu darah yang qawi dia panggil, yang kuat tu haid, yang dhaif tu istihadah. Hari yang ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wajib dia kena qada sembahyang yang dia tinggal. Tengok. Kalau perempuan tak mengaji, dia qada lah. Tak lah, dia ingat kau hari ke-16 je istihadah. Lebih teruk lagi, bukan hari ke-16 tu istihadah, mari darah 30 hari tak semaya 30 hari. Hak tu lagi bangang. Ada apa tak ada? 30 hari tak semaya dia tu. Hik saya banyak lah tak bulan ni 30 hari. Abahmu 30 hari hik mari mana? Nah. Kalau tidak ada syarat tamyiz, makna darah mari itu sama sifat dia daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan sama. Kalau hitam-hitam, pekak-pekak, busuk-busuk, nah, atau merah sterik. Maka perempuan itu tidak ada syarat tamyiz, dia panggil. Tak ada syarat boleh membezakan darah. Maka ditilik kalau dia ada adat sebelum. Mana? Bulan lepas mari berapa hari? Kita kata bulan lepas mari 6 hari contoh. Bermakna perempuan tu perempuan yang mu'tadah, dia panggil, perempuan yang mempunyai adat haid dia. Maka pakai adat bulan lepas. Mana 6 hari saja haid, hari ke-7, ke-8, ke-9 sampai ke-15 wajib dia kena qada semaya dia. Tu tengok. Kalau dia tak ada adat, mana kali pertama mari darah berlaku istihadah, maka kena pakai 24 jam. Sama ada 1 hari bulan tu cukup 24 jam, mana hari pertama tu cukup 4 jam. Maka 1 hari bulan saja haid, hari kedua sampai 15 semua istihadah. Atau hari pertama tak cukup lagi 24 jam. Nah, hari pertama baru 10 jam. Hari kedua 10 jam. Hari ketiga 4 jam. Bermakna haid dia 3 hari, qadar 24 jam. Lebih pada tu semua istihadah wajib dia kena qada sembahyang dia. Tengok. Kesenang. Puasa tak puasa itu ni semaya mana macam mana? Yalah. Dia tak kena qada ni kalau haid. Kalau haid. Kalau haid tak kena qada. Kalau istihadah suci pada ibadat.
suci pada ibadat. Jadi kalau orang tina tak ngaji bab tu, apa lagu mana weh nak buat amal? Tak cakap juru lah kita ni. Tak cakap solehah lah, tak jadi solehah. Sebab tu al-khizlanu kulla khizlan, katanya dalam kitab hikam kalau tak silap. Orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh ni ialah anta tafarraqa minasyagari wa alla tatawajjahu ilaih. Dia ada masa bercerai daripada masa sibuk dia, mana ada masa lapang, tetapi dia tidak berhadap untuk gunakan masa lapang dia tu untuk mengaji ilmu agama. Itu tengok. Jadi ni bukan orang panggil Imam Ghazali suruh ni, bukan. Kenapa tu? Imam Ghazali kata fa in kunta minhu, maka jika adalah engkau tu setengah daripada binatang. Kalau mu rasa mu ni lembu, kubah, ayam itik, gajah hima tak masuk lagi kat sini. Fajtahid fi a'malil jawfi wal farji, maka mu bersungguh-sungguhlah pada mengerjakan pekerjaan perut dan pekerjaan faraj, kemaluan. Sebab apa? Sebab keseronokan binatang itu pada makan, minum, tidur, rehat, jimuk, nikah. Itu. Jadi kalau kita rasa saya ni macam lembu lah, tak apa, sila buat perangai apa lembu. Itu makna itu. Jadi bukan suruh ni dah. Itu bukan suruh, dia panggil mimba bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada bab sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi, ataupun idza lam tastahi, jika kamu ni tidak malu nak buat apa perkara, fasna ma syi'ta, maka buatlah gapo hakmu nak buat, ikutmu nak buat gapo buat, ikut nafsumu. Tu bukan suruh tu. Suruh kita memikir, aku ni tak boleh ni, al-haya'u minal iman. Malu tu bahagian daripada iman. Malu apa? Yani malu dalam nak menderhakai perintah Allah itu. Malu ni kena tepat juga. Kalau perkara yang hak kita tak boleh malu. Mana? Nak azan, malu. Nak jadi imam, malu dia kata ni. Hak tu tak boleh tu. Nak amrul ma'ruf nahi munkar, malu. Tak boleh tu. Benda yang hak kita tak boleh malu. Rasul Hazal, gila, awak lah duk balik, malu saya, berat lagu tu. Al-haya'u minal iman, tu bukan al-haya'u minal iman tu. Dia malu ni kena guna pada tepat dia, baru kena. Mana? Malu nak dedah aurat, malu nak buat maksiat, malu duduk dalam jahil bodoh, malu tu malu lagu tu, betul. Malu kalau hidup kita ni serupa dengan lembu kubah, ayam itik, tak ada beza. Allah Ta'ala sebutkan, ulaika kal an'am bal hum adallu, mereka itu seperti an'am, binatang. Siapa? Iaitu orang-orang yang kafir, yang hanya hidup ni nak makan, nak minum, nak tidur, nak berak, nak kecing, nak jimuk. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Tuhan sebut dalam Quran ni, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, mereka itu yatamatta'un, berseronok-seronok mereka hidup di dunia. Wa ya'kulu, makan mereka itu hidup makan semua. Makan lagu mana? Kama ta'kulul an'am, makan mereka tu seperti makan yang menatang. Natang tak ada tengok halal ke haram, betul tak? Tak apalah, dia bukan mukallaf. Natang tak ada cari halal. Halal ke dia makan ni? Tak ada. Dia menatang bukan mukallaf. Jadi orang ni kalau makan minum dia tak ada cek halal ke haram. Kama ta'kulul an'am, supaya dengan menatang makan. Batu kita orang mukallaf, orang Islam, cuma buat kerja ke ataupun nak makan, nak minum, nak pakai, nak gapo, halal ke haram, halal ke haram.
Tu lagu tu. Nak halal kena ikut cara Islam. Nah, bukan letak nama restoran kita tu restoran Islam automatik Islam. Letak nama restoran Islam. Wow. Dah ni hebat dia. Nah. Tapi cara muamalah jual beli tidak cara Islam. Mana? Lauk-lauk tak ada letak harga berapa-berapa. Orang mari ambil buah lauk, sotong, ikan. Nah, buah. Tak ada orang panggil tak harga apa, makan sedap. Makan bagi siapa tu? Nah. Ada tu ni. Sudah punya dah. Kira ni weh. Baru nak kira soto seekor, ikan seekor, 500 weh. Allah. Gila apa 500? Kedap berapa ni kata Islam dah tu ni. Tak ada kira memang soto harga mahal lah. Cara Islam tak ada gitu. Cara Islam ke tak? Tak. Bukan cara Islam tu. Walau nama restoran tu restoran Islam, bukan cara Islam. Nah, paling kurang kena hutan dulu. Belum nak makan tu kira-kira dulu. Berapa? Tak apa. Nah, ambil hutan dulu dah. Lepas makan baru bayar. Baru cara Islam. Akak hutan dulu tak apa. Nah. Tu sebab tu cara Islam ni ialah KFC, McDonald, Auto. Cara Islam. Tak boleh makan kalau tak bayar, betul tak? Kena bayar dulu. Ada harga siap. Burger King kau burger berapa, kau cheese kau berapa. Ada siap ada harga berapa-berapa. Pas kita beli, nak beli gani, lepas tu kena bayar dulu. Bukan akak pergi duduk ke puak-puak makan fry ke apa. Boleh, kena bayar dulu. Bayar dulu baru boleh makan. Walau McDonald nama, KFC. Nah, cara muamalah, cara Islam. Itu. Jadi nak uji kita sedar kata bahawasanya agama ni bukan dibina di atas nama semata-mata. Cak Islam tu ke lepas buat kita dah sini Islam. Hai nanti dulu nah tengok isi dalam tu. Nah, isi dalam tu kena ke tak dengan Islam? Nah, kalau nama saja Islam isi dalam tak kena dengan Islam bukan Islam. Nah, bukan Islam. Itu lagu tu. Anda marah tu ni. Baik. Jadi kalau kita aku bukan lembu, aku bukan itik ayah, aku manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan anak cucu cicit Adam. Sebab tu setengah daripada kemuliaannya anak Adam ni dia tak berjalan perut duduk bawah, perut duduk depan. Betul tak? Nathan ni perut duduk bawah belakang. Nah. Kita dah jalan perut ke depan. Itu antara kemuliaannya anak Adam. Nah, jaga sekali lah hok jalan dengan perut duduk bawah tu. Tu ada juga hok cacat-cacat tapi benda tu nadir. Sini berapa orang jalan dengan perut duduk bawah dah? Tak ada. Banyaknya perut duduk atas belakang. Bukan setakat duduk atas, ke depan duduk tu perut daripada segala-gala. Tu nak kata kita ni lain daripada penatah. Jadi kalau kita kata aku ke penatah, jangan kita hidup ni serupa dengan penatah. Mana hak tu sebut ni? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan neraka lah Tuhan kata tempat kediaman bagi mereka itu hak jenis kufur dengan Allah Ta'ala, berseronok-seronok saja hidup di dunia, tak ada tujuan, makan, minum, lahak hidup gapo sekarang serupa dengan cara menata makan, tak ada beza, tak ada cara halal ke haram ke gapo, tak ada ngaji syariat. Maka orang ni fannaru maswallahu wan naru maswallahu, neraka, dan neraka lah Tuhan kata tempat kediaman mereka. Hak jenis rupa orang kafir, hak serupa menata dari itu. Hadis wasa'adatas sibai ini atah pada kata sa'adatal bahaimi. Ai fa inna sa'adatas sibai, maka sesungguhnya kebahagiaan bagi binatang buas itu. Binatang buas ni mana? Hayawanul muftarisah. Hayawanul muftarisah itu dia panggil binatang buah. Tu supaya singo, rema,
Kalau je king segala ya belaka tu menata buah belaka tu ular menata buah. Tapi lah ni orang pera duk tak tekak atas kedai kopi, duk dalam kedai kopi pera ular tekak bengong kata. Kalau gitu kebahagiaan menata buah ni apa? Fid darbi wal fatki, pada memukul dan menerkam musuh dia. Itu kan? Tak tengok channel, tak tahu kat tengok National Geography tu boleh tak tahu selalu dak. Singo duk ambak kuda belah. Nyopak ia dah terker gak puas hati, seronok sungguh dia. Apa keseronokan menata buah. Kalau kita ni orang panggil aku menata buah. Hari-hari aku nak menumbuk orang semua. Nak kata orang, nak bocoh orang, tak boleh senang sikit. Salah orang tengok, apa tengok ni. Selalu dah. Tanya demo ni orang kau rimau weh. Orang kau singo ni. Nak kau gapo ni game ni selalu dah tu ni. Orang lagu tu lepang dengan singo dalam kandai nak tengok. Mana debel dia dengan singo dah tu. Itu kebahagiaan menata buah. Wa sa'adatasy syayatini fil makri wasyarri wal hiyali. Dan sesungguhnya kebahagiaan syaitan. Kebahagiaan syaitan, keseronokan syaitan ialah pada menipu, fil makri, pada menipu, wasyarri, dan pada kejahatan, wal hiyali, dan pada segala helah-helah. Ya helah ni beza sikit dengan tipu. Kalau tipu ni jelas-jelas nah. Helah ni dia nampak macam tu, rupa-rupa tipu juga. Itu dia panggil helah. Itu dia panggil keseronokan syaitan. Jadi kalau kita ni rasa macam kita ni syaitan, sila. Apa? Fasna' ma syi'ta. Buat apa pun nak buat. Atau saya rasa saya ni macam syaitan lah Ustaz. Saya bukan orang ni. Sila menipu, sila buat jahat, sila kau orang panggil buat helah, tipu daya dan sebagainya. Sebab apa? Sebab awak rasa diri awak tu syaitan, tidak orang dah. Tengok. Tu dah. Itu orang panggil kebahagiaan syaitan. Wa sa'adatasy syayatini fil makri wasyarri wal hiyali wal khiyanati wal khabithi wal hasadi wal riya'i wal ujbi wal kibriyai. Ialah tu wa ghairiha minal mazmumati, dan lain lagi daripada perkara-perkara yang dicela oleh syarak. Itu semua tu ialah keseronokan syaitan. Dan yang paling syaitan suka sekali apabila berjaya orang panggil kecong, tipu, helah kita anak Adam. Sebab iblis dia bersumpah dah. Qala rabbi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Katanya iblis, biizzatika, dengan keagungan engkau, dengan kemuliaan engkau, la ughwiyannahum ajma'in, selagi aku akan melarakan, aku akan melalaikan semua mereka itu manusia, tak terkecuali, melainkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang mu sendiri pelicing hati dia. Mana orang yang duduk di tangga ikhlas mukhlasi, bukan ikhlas mukhlisin, ikhlas mukhlas. Mana ikhlas dia tu sudah sampai tahap Tuhan sendiri yang mempelicingkan hati dia, yang mengkosongkan hati jiwa dia selain daripada Tuhan, hanya Tuhan semata-mata. Tinggi dia tu. Itu ikhlas mukhlasi. Dia mau duduk menajak tu lah, ma fi qalbi ghairullah. Hebat tu. Tak sanggup saya nak sebut tu, rasa malu. Tapi kalau hak tak faham, rasa sedap bunyinya, sebut belaka. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Iya ke tu? Ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hati aku lain daripada Allah. Iya ke? Takut betulnya Allah tu tak ada dalam hati kita, selain pada Allah semua ada dalam perut pedah hati kita ni. Takut tu, takut terbalik lah hakikat. Jadi kita cakap tu dusta dia panggil tu ni, bohong, penipu dia panggil. Bahaya tu. Sebab tu nak baca gapo tu biar padan dengan diri juga. Padan dengan diri.
Tapi melainkan hak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tak apalah. Seumpama doa iftitah itu tak apa. Tapi kalau orang hak jenis berasa macam hamba dulu, hamba tak boleh. Dulu tak boleh baca wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Berasa tak betul nah hamba. Tak boleh baca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras. Aku hadap ke wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yo ko. Takut ku hadap pada dunia ku ku hadap pada pangkatku. Dululah lama bolehlah sikit. Boleh masuk. Dulu zaman sekolah menengah tak ada nak baca tu. Wajah tu rasa tak benar, rasa tak betul lidah dengan hati hamba. Jadi hamba tinggal tu ni. Baca sekerak lah. Baca sekerak waktu wajah tu tak aja. Apa? Malu rasa tak betul aku ni. Nipu bau hati aku dengan lidah aku ni bau. Lama sikit kita usahalah. Dalam semaya bila kita mengaji kita tahu. Orang panggil tingkat khusyuk tu tak sama. Khusyuk orang syariat lain, orang makrifat lain, orang tarekat ni lain, orang hakikat ni lain. Jadi kita tahu pakaian kita ni duduk mana, barulah kita faham. Boleh weh kita kata wajah tu pun aku berhadap mana? Aku berhadap dengan gapo hak musuh ni itu kan. Tu khusyuk orang syariat, dia ingat gapo hak dia duduk buat dalam semaya ni. Walaupun dia tak ingat Tuhan, dia ingat apa perintah Tuhan. Allahu akbar rukun qauli, kena sebut jelas biar dengar di telinga sendiri. Kena muqaranah niat. Fatihah rukun qauli, kena baca betul, kena dengar di telinga sendiri. Qiyam rukun fi'li. Rukuk rukun fi'li, kena ada tumakninah, kuat-kuat tumakninah. Subhanallah, dia ingat tu. Ni semaya ke apa ni? Zuhur 4 rakaat, bukan 14 rakaat. Namanya metang 14 rakaat, tak ingat rakaat apa panahin lala kali sujud sahwi. Tak khusyuk tu, betul tak? Jadi khusyuk oleh syariat ni ingat tu tak apa dah. Siapa tak ada kelalaian kita dengan perbuatan kita tu. Tahu ini wajib, ini sunat, ini apa? Kalau yang membatalkan supaya kita tidak jadi batal semaya kita. Jalan tu boleh lah. Jadi bila kita tahu situ baru kita rasa tak apa kok wajah tu wajah apa? Aku berhadap itu kepada wajahku, aku hadap ke wajah aku, yang ni aku hadap diri aku ni kepada benda hak musuh ni itu. Gapo semaya 5 waktu. Dah dengan rukun 13-nya, dengan rukun fi'li qalbi qaulinya, dengan syarat bagi tiap-tiap rukunnya. Tak apa dah. Tak apa dah, berasa kena dah lah. Lega boleh baca dah. Dulu kau tak faham kan? Baca aku berhadap wajahku. Yo aku ni. Kan bohong ke aku. Tu tak berani. Baik. Fa in kunta minhum, maka jika adalah engkau ni setengah daripada mereka itu syaitan. Kalau merasa dirimu tu syaitan kau menata buah kau, fashtaghil, maka mu buat sibuklah, mu bersibuklah bishtighalihim, dengan kesibukan mereka itu menatah buah dan syaitan. Tu kalau mu rasa diri mu menatah buah, mu sibuklah supaya menatah buah, sibuk nak cari orang, nak kata orang, nak tibu orang, nak bunuh orang. Itu kalau mu rasa diri mu tu syaitan, maka mu bersibuklah sebagaimana syaitan tu bersibuk. Syaitan dia sibuk nak tipu daya kita, sibuk dengan nak buat helah pada kita supaya kita ni semua sekali lalai dengan Allah Ta'ala, hingga masuk dalam neraka sekali dengan dia. Tu hingga mana? Hingga kufur. Baru syaitan lega. Selagi mana kita tak kafir, selagi tu syaitan tak akan pisah dengan kita. Dia akan bersama senantiasa, duk hello, duk pujuk, duk rayu sehingga kita tu kafir. Contoh seorang tu zina, selagi mana dia masih i'tiqad zina tu perbuatan yang haram, perbuatan yang keji, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, syarak kata haram, Nabi kata haram, maka syaitan tak akan tinggal walau dia berzina.
syaitan tak tinggal, syaitan akan hasut lagi, hasut, buat lagi, buat sampai satu masa zina ni haram ke halal? Tak ada haram-haram, halalan thayyiban je ya. Tika tu syaitan sesah. Sebab apa? Sebab kita tu sudah takdzibur rasul wa takdzibu bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid-darurah. Kita telah mendustakan nabi dan mendustakan apa yang telah dibawa datang oleh nabi daripada perkara agama yang diketahui dengan secara mudah. Mana zina ni haram? Mudah. Semua orang tahu. Budak tadika pasti pun tahu. Tiba-tiba dia kata halal atau boleh, haram. Tak ada haram. Itu dia panggil mendustakan apa yang dibawa datang oleh nabi. Dusta itulah orang panggil kufur. Tasdik tu iman, takzib tu kufur. Bila kufur selesai, syaitan kata beres, selesai. Wa qala syaitan lil insan ukfur, kata syaitan kepada manusia, kufur olehmu. Falamma kafaro, maka tak kala mana kafir sungguh manusia ni, inni bari'um minka, aku berlepas diri denganmu. Inni akhafullah rabbal alamin, aku pun takut pada Tuhan semesta alam. Siapa kata? Syaitan. Ya, kau yang takut dak tu saja nak berlepas diri. Jadi jangan kita buat orang panggil apa, berani-berani dengan syaitan. Apa cerita dah ke? Imam Ghazali cerita dalam kitab Minhajul Abidin. Zaman dulu ada, zaman dulu-dulu, zaman Bani Israel dulu ada abid hidup beratus-ratus tahun umur tu kan. Cerita dah deh. Kau tak cerita lagi? Cerita dah. Hak dia minta dengan Tuhan supaya Tuhan beri nampak syaitan tu. Supaya apa? Dia kata kalau dia nampak syaitan, kita bunuh syaitan, selesai masalah. Jadi Tok Guru kata jangan minta dengan Tuhan supaya mu dapat nampak syaitan. Mu sepatutnya kena minta doa dengan Tuhan supaya Tuhan selamatkan mu daripada tipu daya syaitan. Soal nampak kau tak nampak, hak tu tak ada besar. Kalau nampak kau tak nampak, tak ada besar. Hak nampak ni pun banyak mana orang kalah. Mana syaitan manusia dah kata ni. Nak pergi masjid nak molek pun saya kata, masjid semua mari kat kedai kopi. Lagi kedai kopi tak pergi ke masjid. Dengan tipu syaitan hak manusia ni, mana dah. Apalagi syaitan hak tak nampak dengan mata kepala dah kata ni. Hak pentingnya kita selamat daripada tipu daya syaitan. Hak tu, hak penting. Tapi fok-fok tu abid ni tak dengar kata berdoa dengan Tuhan juga. Tuhan, bagilah kami dapat nampak syaitan supaya kami boleh bunuh syaitan. Tiba-tibanya paknya nampak juga syaitan duduk depan. Fok-fok abid ni pun likung. Syaitan kata, sudah. Nampak aku kau mana ni? Kami nak bunuh kamu ni. Kata nanti dulu. Sabar ya kata. Apa? Biar aku cerita kamu. Ya kata, tengok pandai syaitan ni helah dia. Ni orang panggil helah. Sebenarnya fofok mu ni, kalau tidak siapa lebih 100 tahun umur, lama dah kena tipu aku. Tapi oleh kerana umur fokmu ni lebih 100 berlaku. Daripada start mu akhir balik siapa umur mu 100, aku cuba goda hasut, tak jadi. Fofokmu kuat juga ibadah. Sekarang fofokmu 200 tahun 300 tahun umur, aku surrender dah, aku tak layak dah. Mumne dah. Tengok pandai syaitan. Jadi fofok tu Habib kata, weh syaitan surrender dah rupanya. Kita sebab umur 100 lebih belakang dah ni. Jadi tak ada apa lah kita nak menrogak arak ke, nak zina ke, nak judi. Akhirnya fofok tu Habib ni daripada jadi Habib jadi ahli maksiat. Kenapa? Karena tertipu dengan hellohnya syaitan. Syaitan kata padai muka. Kena bodoh gitu ya, kena bodoh gitu ya. Tengok. Jangan main syaitan. Itu. Wa sa'adatal malaikati. Tengok. Dan kebahagiaan para malaikat itu pula fi musyahadati jamalil hadratir rububiyyati, ialah
pada menyaksikan kecantikan, keelokan hadrat ketuhanan. Nak terjemah wana hadrat ketuhanan. Tu. Jadi hak tadi dia tadi cerita tentang keseronokan binatang, keseronokan menata buah, keseronokan syaitan. Jadi kalau kita reda diri kita ni seperti menata buah, seperti syaitan, buat hijrah itu. In radita an takuna minal bahaimi was-sibai wasyayatin fa'mal bi'amalihim. Kalau mu reda dirimu itu ialah daripada menata buah, daripada syaitan, maka mu buatlah sebagaimana perbuatan mereka itu menata buah dan syaitan. Wa illa, dan jika tidak, kalau tidak tak reda, aku tak reda aku menata, aku tak reda aku ni menata buah, aku tak reda orang panggil aku syaitan. Tahu kan? Kau suka kita orang panggil menata, weh syaitan. Suka weh. Hatta orang tu buat jahat pun syaitan pun panggil syaitan, macam marah dia. Mulut gua hajar ni. Lu panggil aku syaitan ni. Padahal dia jahat sungguh, dia pun syaitan. Tapi dia sendiri tak sanggup orang panggil dia syaitan. Marah dia. Betul tak? Tengok. Jadi kalau mu puas hati dirimu tu syaitan, buatlah perangai apa syaitan. Wa illa, dan jika tidak, fa'alaika bimujahadati hawaka, maka wajib atas engkau mujahadah, lawan hawa nafsu engkau tu sendiri. Lawan mana? Lawan sifat kebinatangan buas dan sifat kesyaitanan. Kemudiannya Imam Ghazali nak bawa sifat malaikat pula. Keseronokan malaikat ni lagu mana? Apa yang menyeronokkan malaikat? Wa sa'adatal malaikati. Kita nak pakai waw athah pun boleh, kita nak pakai waw isti'nah pun boleh. Kalau pakai waw isti'nah jadi wa amma sa'adatul malaikati fa fi musyahadati jamalil hadratir rububiyyati. Comel gitu. Dan adapun bermula kebahagiaan, keseronokan bagi para malaikat itu, maka kebahagiaan mereka tu pada menyaksikan keelokan, kecantikan hadrat ketuhanan. Tu dah. Sebab apa? Li safai jauharihim, kerana suci diri jauhar tubuh badan mereka itu malaikat, anil kuduratil basyariyati, daripada keruh-keruh kemanusiaan, allatihiyah, yang bermula ia keruh-keruh kemanusiaan itu, hijabun anil wusuli ila tilkal hadrati, sebagai dinding, hijab, tirai yang menutup hati engkau daripada wusul sampai hati engkau tu kepada hadratillah. Malaikat dia tidak berjasad apa kita gini. Dia jisim yang bahasa nuraniyah. Jisimnya bahasa cahaya. Jadi oleh kerana itu memang aslul khilqah, asal kejadian dia dah Allah Ta'ala buat di atas ketaatan. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak reti deraka dengan Tuhan, reti buat gapo hak Tuhan suruh saja. Itu malaikat. Sebab tu malaikat ni tak reti dia nak letih, nak penat. Kalau Tuhan suruh sujud, rokok, iktidak, tawaf Baitul Ma'mur, tak letih-letih, tak penat-penat. Ada macam kita ni, kalau rokok sterik yang penat kat lah weh. Sebab tu Tuhan buat syariat kita ni ada pelbagai iktidak, rokok, sujud, duduk, antar dua sujud, qiyam. Itu sebab Tuhan mahu mengetahui manusia ni cemu dengan sejenis. Cepat cemu. Malaikat tak ada cemu. Kalau hak rokok jak dimula buat siapa kelala ni, siapa kiamat bom duk rokok tak pernah paling ke saya. Warna kita lama benar ada rokok ni kat sini. Mai bangun dulu rehat-rehat ke, cucu-cucu rokok ke, minum-minum kopi ke dulu. Tak ada. Tak erti penat dia tu pok malaikat. Sebab apa tu? Lagu tu tak erti penat. Sebab seronok mereka tu musyahadah keelokan, kecantikan hadrat ketuhanan. Sedap, lazat.
Cuba tengoklah macam Nabi SAW. Apa yang boleh semaya qiyamul lail itu siapa bekok, siapa kok hatta tatafattarat hatta tatawarramat qadamahu, hingga pecah bekok tapak kaki Nabi SAW. Nah, sebab Nabi kata ju'ilat fis salat, ju'ilat qurratu aini fis salati. Tuhan jadikan sejuk mata hati aku di dalam semaya. Sejuk mata hati dalam semaya. Lagu mana? Seronok, sedap. Ya kita duk doa ke, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hei Tuhan, jadikan bini-bini aku, anak-anak aku, suami-suami aku sejuk mata hati. Itu mana? Seronok. Balik rumah tu tak setubik dah lepok kedai kopi apa? Seronok duk rumah. Tengok anak, tengok bini sejuk, sedap, tengok seronok. Batu suami hok hidup kedai kopi tu, nah. Nah, dia tak seronok duduk rumah tu kan. Barangkalinya supaya Pontianak kau kan anak-anak foto you lah kau ke mana wallahu a'lam. Nah. Tu kita duduk lagu tu kan, seronok, sedap. Nah, tidak kata balik kau serabut perut dah jabat balik kau tambah serabut perut ndoh. Allah jadikan pada Nabi dalam semaya seronok lagu tu, qurratu a'yun. Nah, ju'ilat qurratu aini fis salati, dijadikan oleh Allah sejuk mata hati aku ini seronok. Seronok hati aku di dalam semaya, sedap. Cuba tengok orang seronok lagu mana? Nah, orang seronok tengok bola lagu mana? Nah, pukul 3 pagi, pukul 2 pagi bangun. Nah, hok beli tiket tak ada duit pun sanggup buta. Nah, sosok ramai-ramai begitu pun sanggup. Orang kata mari dulu makan. Tak apa. Ni duk sedap ni. Keseronok ke? Tumpuan dia, fokus dia, duk tengok benda hak dia seronok. Hak dia suka tak gitu. Ini orang panggil bicara jiwa, bicara hati. Nah, benda ni kita pun buat dah dalam sehari-hari ni, tapi bukan kepada Tuhan. Nah, sebab kita orang yang dihijab orang yang terdinding keseronokan dengan Tuhan. Nah, tapi kalau orang tu dapat seronok dengan Tuhan, kita pula rasa pelik. Pelik apa siapa begitu murah ngatik ni. Nah, apa tak khabar ni. Dah dia seronok nak buat mana? Dia seronok. Nah, kita tak seronok tu. Kita seronok tengok bola, tengok Gusti, sikit kaki lutut naik ni. Orang tak seronok tengok bola, doa lah abahmu ni, tengok dong kaki-kaki naik, dengan lutut-lutut naik. Memang dia pelik, memang dia berasa pelik. Sebab dia tak seronok tengok bola, tengok Gusti. Orang hak seronok tu dia tak berasa gapo. Kalau boleh nak masuk ke TV tu, dia hak pun Gusti sekali. Dia hak olek bola, hak kuda bola ke, hak penalti bola ke gapo, dia hak naknya. Seronok dia tu. Samalah orang seronok dengan tu Tuhan. Kita nak kata kan? Tapi benda tu jadi pelik lah. Pelik sebab kita tu hak tak dapat benda tu. Malam yazuk lam yadri. Siapa hak tak kecak, tak rasa, maka dia tak reti. Allah pelik. Apa gitu mau ni berdoa ni. Mana dia seronok. Macam orang seronok pakai KFC sehingga menjilat jari. Kita tak jilat-jilat jari ni. Mana? Seronok. Ini bahasa tasawuf ni, orang panggil bahasa jiwa, bahasa hati. Dia tak boleh main letak sini. Dia kena letak sini. Dia kita sendiri kena lalui benda tu. Tu gitu. Maka sebab tu bapa yang melekat tak lengah, tak letih dia duk rokok duk. Sebab ni seronok dia ke apa? Seronok dia fi musyahadati jamalil hadratir rububiyyati. Keseronokan mereka itu melekat di dalam menyaksikan keelokan, kecantikan hadrat ketuhanan. Tu tengok. Walaisa lil ghadabi wasyahwati ilaihim tariqun. Tengok.
dan tidak ada bagi kemarahan dan keinginan nafsu kepada mereka itu satu jalan pun. Kenapa itu maksud? Nah, tariqun tu nakirah, laisa tu nafi, an nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra dipanggil. Tak ada satu jalan pun hak ada pada mereka tu nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah, tak ada. Nah, itu mana gitu. Walaisa lil ghadabi wasyahwati ilaihim tariqun, dan tidak adalah bagi lil ghadabi mana nafsu ghadabiyah dan wasyahwati dan nafsu syahwatiyah ilaihim kepada mereka itu para mereka tariqun, satu jalan pun tak ada apa. Nah, pak kita tak boleh gitu, sebab kita tu ada nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Bagaimana? Kena mujahadah. Mujahadah. Nah, kalau benda hak kita niatnya bagus, baik, dan caranya pun betul, tidak salah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tu tak panggil nafsu ghadabiyah, dia panggil azimah. Contoh, saya nak jadi pemimpin, saya nak jadi Perdana Menteri, saya nak jadi YB. Tinggi tak cita-cita tu? Tinggi tu. Saya nak jadi pemimpin. Niatnya kerana apa? Supaya saya dapat melaksanakan keadilan, mengikut acuan Islam, mempermudahkan urusan umat Islam dan sebagainya, menegakkan hukum hakam Islam. Niatnya betul dan cara apa betul, dia tak tipu, tu dia tak keping tipu. Lepas tu dipanggil nafsu ghadabiyah gitu? Tidak, dipanggil azimah. Jadi orang Islam kena ada azimah, ada azam yang tinggi, tu maksud itu. Jangan pula orang Islam ni tak boleh jadi pemimpin, kena jadi koli batok belakang. Dah. Nak jadi kaya, salah apabila nafsu syahwatiyah. Mana? Kenapa awak nak jadi kaya? Supaya mudah lah, saya nak beli apa, nak langgar apa, nak minum arak ke, cara pun tak betul. Mana tipu orang tu, tipu apa, curi, rasuah dan sebagainya. Maka tu orang panggil nafsu syahwatiyah. Sebaliknya, saya nak jadi kaya. Kenapa? Supaya saya pula boleh bayar zakat, saya pula boleh berinfak, saya pula boleh bersedekah, saya boleh tolong orang faqara wal masakin. Cara pun berguna betul, tak boleh tipu. Cara yang betul, tidak rasuah, niaga yang betul, cara halal, maka tu dia panggil himmah, dia panggil hemmoh. Hemmoh dia panggil himmah, bukan nafsu syahwatiyah. Ayat baik. Jadi kena beza tu. Walaisa lil ghadabi wasyahwati ilaihim tariqun, dan tidak adalah nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah kepada mereka mereka satu jalan pun. Kenapa? Annal malaikata mutahharuna min tilkas sifatil bahimiyati wasab'iyati wasyaitaniyati. Kerana sesungguhnya malaikat tu memang Tuhan sucikan asal kejadian dia daripada segala sifat binatang buah dan kesyaitanan. Lepas tu wa annahum, dan bahawasanya malaikat tu khuliqu, dijadikan mereka itu limahdil khairi, untuk semata-mata kebaikan saja. Jadi tak ada malaikat yang buat jahat, ada. Tak ada malaikat yang buat jahat. Baik. Fa in kunta min jauharil malaikati, maka jika adalah engkau ni ialah setengah daripada jauhar, permata-permata malaikat. Kalau mu ni ialah setengah daripada intan beliannya pagi malaikat, fajtahid fi ma'rifati aslika, maka bersungguh-sungguhlah engkau
pada mengenal asal kejadian engkau, hatta sehingga mana? Sehingga mana mu kena bersungguh kenal diri engkau, asal kejadian engkau, hatta ta'rifat tariqah, sehingga engkau mengetahui, mengenal akan jalan apa? Ila hadrati ay lil wusuli ila hadratil ilahiyati. Sehingga engkau kenal akan jalan untuk sampai hati engkau kepada hadrat ketuhanan. Sapa hati ni bukan sapa tubuh dah, sapa hati. Mana sapa hati lagu mana? Dia ni orang ni baqa billah, kekal dengan Allah hati dia, nafah demi nafah, tak putus dia dengan Allah, sentiasa wusul hati dia dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia bercakap dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, jual beli dengan manusia, tapi hati dia ni dik nafah tu naik, tak pernah putus dengan Allah. Tu tengok. Tu orang panggil makam yang tinggi sekali hak Tuhan nak. Bukan senang tu. Sebelum nak makam baqa billah tu dia tepuh di fana tu. Fana fillah, binasa hati dia, diri dia. Daripada memandang kewujudan diri dia di dalam kewujudan Allah. Hak fana ni hak kadang-kadang tu kau panggil terkeluar perkataan-perkataan yang zahirnya seperti kufur. Orang panggil syabhah dalam istilah ilmu tasawuf, dia panggil syabhah. Seumpama yang berlaku kepada Abu Mansur Al-Hallaj. Ketika mana dia duk fana ni, duk menasa diri dia ni, tak rasa kewujudan diri. Bukan dia tak wujud, dia wujud. Kenapa? Tapi hati dia tu tidak lagi memandang wujud selain daripada wujud Allah tu ialah wujud yang hakiki. Lepas tu wujud selain daripada wujud Allah tu wujud yang majazi saja, wujud yang dipinjam, yang diwujudkan oleh Allah. Allah yang mengada, betul tak? Kita ada ni Allah yang mengada. Kalau Allah tak mengada, kita ada tak? Tak ada. Jadi ada kita tu bukan zati, bukan wujud zati. Wujud kita ni wujud majazi, bukan wujud khayali. Kenapa? Kalau saufasfa'iyah, fuak-fuak falsafah, dia kata kita ni tak wujud, kita ni hanya khayali saja. Khayal, makhluk ni tak ada pun, lepas tu khayal saja. Itu salah tu. Data-data orang yang bila baca kitab tasawuf, orang tasawuf kata manusia, makhluk ni seakan-akan tak wujud, seakan-akan, seolah-olah tak wujud. Bukan tak wujud, seolah-olah. Sebab apa? Sebab ada kita tu ada yang majazi. Mana? Ada kita tu harus ada, mungkin ada. Dulu tak ada, diadakan oleh Allah. Ada sekarang ni datang daripada tak ada. Sambil-sambil ada, terima nak kata tak ada. Dan ada kita pasti berhubung dengan tak ada. Betul tak? Jadi banyak tak ada pada ada tu kita tu. Oleh orang tasawuf, bila ulama mutakallimin, ulama usuluddin syarah beza wujud kita, wujud Allah. Wujud Allah wajibal wujud, mesti ada. Mana mesti ada? Tak terima nak kata tak ada. Tak ada yang dahulu tak terima, tak ada sekarang tak terima. Ada Allah, tidak berbau, tidak bersambung, tidak berhubung dengan tak ada. Itu wajibal wujud. Ada kita ada, tapi ada kita mungkin wujud. Apa kata orang tauhid, orang usuluddin, orang mutakallimin, ulama mutakallimin kata ada kita mungkin wujud, artinya ada kita tu didahului tak ada, sambil-sambil ada terima tak ada, dan ada kita pasti berhubung dengan tak ada. Oleh orang tasawuf, kalau gitu banyak tak ada pada ada. Dia kata seolah-olah macam tak ada pada kitanya, seolah-olah. Kenapa? Bukan tak ada seperti. Tiba-tiba mari orang sekarang dia baca kitab tasawuf tanpa dia faham mastalahat orang tasawuf, dia kata tengok orang tasawuf ni orang falsafah rupanya. Apa? Sama i'tikad makhluk ni tak ada. Lain tu. Orang tasawuf tak kata makhluk ni tak ada, makhluk ni ada. Tapi ada kita tu majazi saja. Kalau Allah nak meniada, boleh tak? Boleh. Sama mana dah ada sebelum ni mati, tak ada dia. Boleh. Tu bermakna ada kita tu tak boleh pisah dengan
Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh pisah dengan perbuatan Allah taala. Maka oleh kerana tu orang tasawuf kata, ma raaitu syai'an illa wa raaitullaha fi. Tidak aku melihat sesuatu melainkan aku lihat Allah pada sesuatu. Oh, sudah. Ra'a yang pertama tu kenapa? Ra'a yang pertama tu ru'yatul basar. Nah, lihat dengan mata kepala. Tidak aku melihat makhluk dengan mata kepalaku illa wa ra'aitullaha fi. Ra'a yang kedua tu ru'yatul basirah, melihat melainkan mata hatiku syuhud musyahadah, memandang perbuatan Allah pada sesuatu makhluk tersebut. Itu maksud. Sehingga kadang-kadang hilang kewujudan makhluk, hilang kewujudan diri dia. Tetap rasa diri dia ada. Macam Abu Mansur Al-Halak tu lah. Siapa ada rumah ni? Dia kata fi jubbati illallah. Dia kata tak ada dalam jubah tu melainkan Allah. Sudah. Orang yang dengar sahihnya, Abu Mansur Al-Halak mengaku Tuhan apa? Dia mengaku kata ada dalam jubah ni melainkan Allah. Dia ada dalam jubah tu dia mengaku Allah. Kafir ente. Kafir. Ni. Ada hak menghukumkan kafir dia. Nah, sebab pahal sahih. Ada pula hak pahal sesat. Mana? Kalau gitu Mansur Al-Halak ni sudah sampai satu peringkat Allah masuk menyerap dalam tubuh dia. Dia dengan Allah menyatu dengan Tuhan dia. Dia panggil hulul wal ittihad. Hulul, Tuhan masuk menyerap dalam tubuh. Nah, bila masuk menyerap, ittihad, jadi satu dengan Tuhan. Dia Tuhan, Tuhan dia. Kalau di Jawa tu dia ada satu panggilan, manunggaling kaula Gusti. Menunggal dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan dia panggil. Menyatu dengan Tuhan. Hak ni kafir ni. Kafir. Susah. Al-Halak tak i'tikad itu. Nah, orang-orang ulama tasawuf tak i'tikad gitu. Nah, mereka di ketika tu fana. Apa? Gila ke Tuhan. Tak sedar gapo hak betul-betul pada lidah dia. Hanya seolah-olahnya nak menghikayatkan bahawasanya kewujudan yang hakiki, yang zati hanya Allah. Itu. Ada pun aku ni wujud yang majazi saja, mungkinul wujud saja, yang diadakan oleh Allah saja. Kalau tanpa Allah, maka tak ada dalam tubuh aku, tak ada dalam tubuh aku ni aku. Tak ada. Betul tak? Ada. Tengok orang tua-tua kita meninggal dah, baju yang tinggal dalam almari, ada lagi dia dalam baju tu? Tak ada. Apa? Tuhan mengadakan dia. Tu kita hurai tu mengikut usuluddin tu supaya tak bengong, tak pening ya ilmu hakikat tu dia tak boleh hurai sebenarnya. Lepas tu kena lalu sendiri, kena tempuh sendiri, kena mujahadah sendiri, kena rasa sendiri. Bila dah rasa tak reti nak royak gana pula. Hak tu orang lain mengaji siapa bodoh apa ya. Hak amal orang ngaji sedikit lah ke. Ngaji sedikit selalu ngaji hak bodoh ni payah. Ngaji hak bodoh, ngaji siapa rasa. Bila rasa bodoh pula nak royak tak reti. Lagu mana kita nak hurai? Manis buah durian tak sama manis buah apple. Boleh hurai. Boleh hurai di waybo. Caranya begini, berapa suka gula, menisa madu ke berapa boleh? Boleh. Mu sendiri kena ambil durian puak mulut mu, apple puak mulut mu baru. Lagu ni. Beres. Cuba mu hurai pula. Tak reti juga aku pun. Tu yang ngaji siapa bodoh tu lagu tu. Tu ngaji siapa bodoh. Payah bukan mudah tak. Hatta sehingga mana? Ta'rifat tariqa ila hadratil ilahiyati, sehingga engkau tahu, engkau kenal akan jalan mana? Lil wusuli ila hadratil ilahiyati, jalan untuk sampai hati engkau kepada hadrat ketuhanan. Siapa hati? Mana apa siapa hati? Yakni hati dia nafah demi nafah turun naik, yang dia seduk, dia hembuk, tidak pernah putus dia hubungan alaqah dengan Allah. Kita ni nafah demi nafah putus seumur dengan Allah. Bila ni kita dapat berhubung dengan Allah? Bila kita ni ada sakit, ada bala, ada masyarakat, kita tu ya Allah, ya Allah, baru ya Allah, ya Allah. Betul tak?
Sebab tu orang wali dia suka kena bala, kena sakit, kena uji. Apa? Lagi dekat dia dengan Tuhan, lagi kuat ingatan dia dengan Tuhan. Macam kita tak suka kena bala, betul tak? Kita nak hindari semua bala. Nah, tu kena dengar lagu Dhamma Sutra. Ada tu. Ada lagu Dhamma Sutra ni banyak Allah kata sufi-sufi kan. Tu kerana kita menolak segala bala, ada dia sebut tu. Memang kita tak suka ada bala. Susah, sakit, suka? Tak suka. Kulla bala'in wa waba'in wa waba'in wa hammin wa dhikin wa siap doa lepas mayat. Tak ada tangan kau ni. Tolok lalu tak usah janganlah ya Allah ya. Nah, kita lepas tu kita suka senang, kaya. Padahal kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebenar tu dia kata manusia tu jadi pelampau teruk bila dia kelihatan seperti orang kaya. Ada ni sehat, nak segar. Adalah tak ingat ke Tuhan adalah saya belaka, saya ini vitamin yang saya, kolagen yang saya makan, exercise saya, saya belaka, saya tak ada dah Tuhan. Ini hidup saya ni ustaz, saya tahulah. Ustaz tak usah masuk capu lah. Saya tahulah ada air dalam ni. Buat korek-korek 2 minggu tak ada. Barulah setelah 2 minggu kita berikhtiar, Allah yang menentukan. Baru Allah. Gitulah manusia ni. Masa senang tak ada Allah, saya ananiyah, sifat keakuan diri. Bila sakit susah, barulah ya Allah. Dah ni. Jadi oleh orang wali suka sakit. Habis itu. Wa tablugha ila musyahadatil jalali wal jamali. Kita berhenti situ dulu dah. Kita berhenti hatta ta'rifat tariqa lil wusuli ila hadrati ilahiyati. Sehingga engkau mengetahui akan jalan yang menyampaikan hati engkau kepada hadrat ketuhanan. Kalau mu tahu lagu tu tak apa, mana mungkin bersungguh, man jadda wajada. Siapa dia yang bersungguh dia dapat. Wa man zara'a hasada, siapa yang menanam pasti dia akan memetik. Wa man sara 'ala darbi wasala, siapa yang berjalan di atas jalan dia, mudah-mudahan wasala, apa, sampailah dia kepada destinasi yang dia tuju. Selagi mana tak tahu, selagi itu mu kena fajtahid fi ma'rifati aslika hatta ta'rifat tariqa ila hadratil ilahiyya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Saya nak balik Kelantan pula malam ni. 3 hari 4 hari pula duduk Kelantan. Nak berhenti awal 9 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.